Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nadia Farhana binti Roslan, mahasiswi dari Pusat Pembelajaran UOUM Melaka, jurusan Sarjana Muda Pengurusan Pembuatan dengan Kepujian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan berkat dan limpah kurnianya, dapatlah saya menyiapkan tugasan video ini yang akan membincangkan tentang definisi komunikasi dalam konteks pengurusan projek dan apakah strategi serta kaedah komunikasi yang terbaik bagi menjayakan projek yang akan dibangunkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap pengurusan projek merupakan satu pengurusan yang melibatkan pembangunan alat perubahan atau inovasi dalam kerja organisasi. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti seperti merancang dan pengawalan sesuatu projek dengan bergantung kepada konstrain belanjawan supaya projek itu dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Menurut definisi oleh CIOB dan Greenwood, pengurusan projek adalah sesuatu proses keseluruhan perancangan, kawalan dan koordinasi sesuatu projek dari awal hingga akhir bertujuan untuk memenuhi kehendak klien dan memastikan projek disiapkan dalam masa dan kos yang dibenarkan serta memenuhi piawaian kualiti. Setiap pengurusan projek yang ingin dijalankan perlu mewujudkan pasukan projek yang terdiri daripada kumpulan individu dari organisasi itu sendiri atau dari luar yang bergantung kepada kemahiran tertentu dan pengalaman yang berkaitan dengan sesuatu projek. Ahli yang dimaksudkan termasuklah pengurus dan pekerja personel yang mahir dalam bidang tertentu seperti buruh dan jurutera yang diperlukan dalam bidang tertentu, dan pasukan projek ini kebiasaannya adalah bersifat sementara sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap pengurusan projek perlu mempunyai komunikasi yang cemerlang kerana ia adalah kunci dalam pengurusan projek. Untuk pelaksanaan projek yang berjaya, komunikasi yang berkesan kepada semua pihak berkepentingan adalah mustahak. Banyak projek yang telah gagal kerana kurangnya komunikasi atau tidak berkesan. Komunikasi paling baik didefinisikan sebagai pertukaran maklumat dan penyataan idea, fikiran dan perasaan dengan menggunakan kata-kata dan kaedah lain. Dalam konteks pengurusan projek ini bermaksud pertukaran pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Rozana 2001 mendefinisikan komunikasi sebagai proses menghantar mesej dengan tujuan untuk tindak balas orang lain. Komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua atau lebih manusia untuk mencapai persetujuan bersama dan melaksanakan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian matlamat. Manakala Johnson 1977 menyarankan komunikasi sebagai satu proses menyatu padukan individu-individu dalam satu kelompok. Ia adalah satu proses yang membolehkan manusia itu menyeragamkan tingkah laku serta membina dan mewujudkan hubungan yang akhirnya membenarkan mereka bekerjasama bagi pencapaian matlamat yang sama. Okey, ini adalah 5 bidang komunikasi dalam pengurusan projek. Yang pertamanya, pertukaran maklumat. Dalam pertukaran maklumat dalaman ini proses membuat keputusan, mengadakan mesyuarat harian dan lain-lain. Yang kedua ialah pengurusan maklumat, iaitu maklumat yang relevan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan projek, perubahan pada projek yang disampaikan dan juga lain-lain. Yang ketiganya ialah pemasaran projek, iaitu persembahan dan paparan projek kepada pekerja, pelanggan, penaja dan juga lain-lain. Yang keempat adalah memecahkan persoalan. Komunikasi berperanan memecahkan persoalan dalam usaha mencapai sesuatu matlamat. Dan yang kelima ialah memudahkan perubahan. Memudahkan perubahan iaitu komunikasi yang berkesan banyak membantu perubahan dapat dijalankan apabila perlu dalam masa yang ditetapkan. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Manakala kecekapan komunikasi adalah merujuk kepada penggunaan sumber-sumber komunikasi yang ada secara optimum untuk mencapai objektif komunikasi. Contohnya, meningkatkan kemahiran bahasa dan penggunaan medium yang sesuai adalah sumber kecekapan komunikasi.
Oleh itu, kecekapan dan keberkesanan komunikasi memang menjadi agenda utama dalam urusan kehidupan seharian kita. Forrest dan Olson 1981 menjelaskan, komunikasi yang efektif memberikan keuntungan dalam mencapai tujuan-tujuan peribadi dan juga pekerjaan. Penemuan ini disokong oleh Adler dan Amherst 1996 yang menunjukkan kajian ke atas 1,000 pengurus sumber manusia menunjukkan 3 keperluan penting berkaitan dengan komunikasi, iaitu berbicara, mendengar dan menulis adalah melebihi kecekapan teknikal. Selain daripada itu, Sereno dan Budaken 1975 mencadangkan bahawa komunikasi akan membantu memahami dan memperbaiki kehidupan seharian dengan diri sendiri, kawan-kawan, kelompok-kelompok yang dimasuki dan teman sekerja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita semua sedang berhadapan dengan situasi yang agak membimbangkan. Seluruh dunia dibelenggu dengan ancaman virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenali sebagai COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelum ini sehingga meragut ratusan ribu nyawa manusia pada 11 Mac 2020. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan penularan wabak COVID-19 sebagai pandemik kerana terdapat peningkatan kes yang ketara di seluruh dunia. Malaysia antara negara terawal mengikuti nasihat dari Organisasi Kesihatan Sedunia WHO dengan mengambil langkah drastik melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac lalu. Sebelum itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memperkenalkan kempen kesedaran seperti melakukan penjarakan sosial selain turut menjaga kebersihan diri termasuklah kerap mencuci tangan bagi menghentikan penularan penyakit ini. Pelaksanaan PKP ini telah menyebabkan penutupan banyak premis perniagaan, sekolah dan juga institusi pendidikan. Secara automatik, gaya hidup masyarakat berubah 360 darjah. Bagi sebilangan besar komuniti dan organisasi, mereka disarankan untuk bekerja dari rumah dengan mengadakan perbincangan dan perjumpaan di atas talian. Segala amalan biasa yang menjadi rutin harian terus bertukar ke norma baharu akibat daripada bawaan pandemik ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai pengurus projek yang sedang menguruskan satu projek dengan ahli pasukan serta dengan pihak yang berkepentingan di mana semuanya berada di lokasi yang berasingan, setiap pemimpin tahu bahawa komunikasi semasa krisis ini sangat penting. Apabila pemimpin berkomunikasi dengan ketelusan dan empati, ini membantu orang menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah yang dibawa oleh krisis. Nada desakan mendorong orang untuk membuat keputusan cepat untuk mengurangkan bahaya. Untuk beberapa strategi perlu dibuat agar setiap projek yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Di antara strategi yang akan dijalankan adalah seperti berikut. Yang pertamanya ialah berkomunikasi dengan kerap. Sebagai seorang pengurus, perlu berkomunikasi dengan ahli pasukan dengan lebih kerap daripada yang mereka jangkakan. Komunikasi yang kerap mengurangkan ketakutan dan ketidakpastian yang memastikan ahli pasukan telah menerima mesej tersebut. Walaupun sebagai seorang pengurus akan mengalami keletihan kerana mengulangi mesej atau maklumat yang penting, mereka perlu menyedari ahli pasukan perlu mendengar mesej ini berkali-kali. Orang yang berbeza mungkin perlu mendengar mesej dengan cara yang berbeza dan melalui saluran yang berbeza. Yang keduanya ialah menyediakan saluran yang selamat untuk memberi maklum balas. Mengumpul maklum balas daripada setiap ahli pasukan adalah bahagian penting untuk meningkatkan semangat dan juga penglibatan mereka. Dengan memahami apa yang diperlukan oleh ahli pasukan akan dapat meningkatkan lagi anda untuk menolong produktiviti mereka. Oleh itu, adalah tugas pihak pengurusan untuk menyediakan alat maklum balas yang berbeza untuk mereka. Walaupun terdapat pelbagai jenis saluran yang tersedia, penting untuk mencari saluran yang paling sesuai untuk projek yang dijalankan.
mempunyai lebih daripada satu saluran untuk memastikan bahawa ianya dapat memenuhi tahap keselesaan dan pilihan kaki tangan yang berbeza. Yang ketiganya adalah membantu ahli pasukan dapat bekerja di tempat masing-masing dengan berkesan. Setiap ahli pasukan yang merasakan bahawa mereka mempunyai apa yang mereka perlukan untuk tetap produktif dan berjaya semasa bekerja dari jarak jauh lebih cenderung berpuas hati dengan tindak balas keseluruhan dari pihak pengurusan mereka. Sekiranya organisasi ini mengekalkan produktiviti, pihak pengurusan mungkin terpaksa menyediakan peralatan atau kemudahan seperti alat dengar, monitor kedua, kerusi dan meja yang selesa ataupun peralatan-peralatan yang lain. Dengan cara ini boleh mempengaruhi produktiviti mereka. Begitu juga banyak pekerja mungkin memerlukan pertolongan untuk menyesuaikan jangka masa perjumpaan berdasarkan situasi penjagaan keluarga dan anak tertentu. Dan memandangkan cabaran yang berkaitan, pengurusan mungkin akan menggunakan panggilan telefon dan bukannya perjumpaan di dalam video untuk membuat perbincangan. Dan yang terakhir sekali ialah bimbingan dan latihan komunikasi dalam latihan. Gunakan kepakaran yang ada untuk meningkatkan tindak balas pasukan terhadap krisis. Seterusnya, mengadakan latihan media dan bimbingan komunikasi lain untuk anggota pasukan agar setiap ahli pasukan akan menjadi lebih bukan sekadar hanya mengetahui taktik komunikasi sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, media massa mempunyai peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi kehidupan seharian manusia. Apatah lagi media berperanan secara khusus dalam membentuk ideologi, identiti dan hubungan sosial seseorang individu dalam masyarakat. Croteau and Hoynes 2013. Menurut Bolin 2016, media bertindak sebagai teknologi, struktur kandungan dan mod komunikasi dalam konteks kehidupan dan pengalaman bagi sesebuah generasi. Media massa adalah alat menghubung yang menyimpan dan menghantar maklumat atau mesej yang terdiri daripada media cetak dan elektronik seperti buku, majalah, surat khabar, radio, komputer, televisyen dan juga telefon bimbit. Dengan cara ini, mesej atau maklumat boleh disampaikan di antara komunikator dan penerima maklumat. Oleh itu, dalam menguruskan projek yang akan dijalankan, saya akan menggunakan 3 kaedah yang terdapat di dalam PM Box dalam komunikasi, iaitu yang pertamanya adalah komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif ni adalah komunikasi yang berkesan yang membolehkan semua pihak berkepentingan melakukan interaksi secara langsung dengan semua orang yang berkaitan dengan projek ini. Beberapa contoh kaedah komunikasi interaktif terbaik adalah persidangan melalui video, sembang langsung dan panggilan telefon. Proses komunikasi interaktif lebih sesuai untuk pemegang kepentingan yang berada di kawasan yang berlainan. Menurut para pakar, persidangan video dianggap paling berkesan jika dibandingkan dengan kaedah komunikasi interaktif yang lain ketika wabak COVID-19 ini sedang melanda dunia. Yang keduanya ialah push communication. Dalam jenis komunikasi ini, maklumat disampaikan kepada penerima dan di mana maklum balas tidak diperlukan dengan segera. Pengurus projek boleh menggunakan media komunikasi ini untuk menghantar nota mesyuarat dan maklumat lain. Mereka juga dapat menggunakan mekanisme ini untuk menyampaikan informasi kepada pihak berkepentingan melalui siaran. Pengurus projek juga dapat mengirim fax, surat, email, memo, laporan status menggunakan mekanisme push notification. Dan yang akhir sekali ialah pull communication. Kaedah komunikasi ini sesuai untuk penonton berskala besar yang suka mengakses maklumat pada waktu yang sesuai. Pengurus projek menyimpan maklumat ini di pangkalan data syarikat atau tempat di mana ia dapat diakses oleh anggota pasukan atau pihak berkepentingan. Maklumatnya boleh berupa dari tayangan slide, bahan kajian ataupun sesi latihan. Okey, di akhir video ini dapatlah saya simpulkan bahawa
Setiap perkara yang disampaikan perlulah dipastikan bahawa maklumat tersebut dapat diterima oleh semua anggota pasukan dan pihak yang berkepentingan berkaitan projek yang sedang dijalankan ketika mana wabak COVID-19 ini sedang melanda dunia pada waktu ini. Sekian daripada saya dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dan selamat maju jaya.